Hai Gusonika, cikgu simak karangan kamu ya. Tanya kerana menghantar karangan hari ini. Amalan bercucuk tanam, indent please next time. Amalan bercucuk tanam merupakan satu budaya berbudi kepada tanah yang popular dalam kalangan masyarakat kini. Terdapat berbagai cara untuk bercucuk tanam selain cara tradisional seperti menggunakan penanaman hidroponik dan menggunakan polybag. Kemodenan dalam cara bercucuk tanam telah berjaya menarik minat masyarakat untuk mencubanya. Remaja seperti saya juga tidak harus melepaskan peluang untuk belajar bercocok tanam. Ramai remaja kini menganggap aktiviti ini sebagai membosankan dan tidak menguntungkan, tetapi saya berpendapat bahawa aktiviti bercocok tanam ini sememangnya menyeronokkan dan bermanfaat secara keseluruhan. Di tepi rumah saya ada sebuah kawasan tanah lapang. Namun, kawasan tersebut ditembuhi dengan halang dan sama-sama yang perlu saya bersihkan sebelum dapat digunakan sebagai kawasan untuk bercocok tanam. Soalannya, apakah tindakan yang selanjutnya harus saya ambil untuk bercocok tanam di situ? Pertama sekali, saya harus mengkaji jenis tanaman yang sesuai ditanam di kawasan tersebut. Hari ini dikatakan demikian kerana bukan semua jenis tanaman sesuai ditanam di kawasan lapang. Terdapat pelbagai jenis tanaman yang sesuai untuk bercucuk tanam dan ada juga yang tak sesuai. Oleh hal demikian, saya harus melakukan penyelidikan untuk membuat pilihan yang tepat. Antara buku yang dapat memberikan petunjuk belajar kepada saya ialah aktiviti ini ialah The Well-Tempered Garden in the Old Farmer's Almanac, Vegetable Gardener's Handbook. Setelah membaca buku-buku seperti ini nyatakan, saya dapati sayuran seperti bayam, kangkung, cili padi, limau kasturi merupakan antara tanaman yang paling senang untuk ditanam di halaman rumah kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi berbanding dengan tanaman lain. Melalui pembacaan ini, saya sedar bahawa pembacaan ini membaca itu jabatan ilmu dan sangat berfaedah. Setelah mengkaji jenis tanaman sesuai, hati saya teruja dengan langkah yang patut dilakukan seterusnya. Seterusnya, saya juga mempunyai kelengkapan dan peralatan yang sesuai untuk bercocok tanam. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakcukupan kelengkapan ini mungkin akan menjejaskan kualiti dan kuantiti tanaman. Jika saya tidak mempunyai kelengkapan yang sesuai, kemungkinan besar bahawa aktiviti tersebut akan menjadi lebih rumit untuk dilakukan. Oleh itu, saya memerlukan beberapa kelengkapan seperti baja, biji, benih, cangkul dan tanah. Di samping itu, saya juga harus membeli peralatan yang sesuai untuk memudahkan saya bercocok tanam. Namun, modal yang untuk membeli semua kelengkapan dan peralatan tersebut perlu saya minta dari warga untuk merealisasikan impian saya untuk bercocok tanam. Saya harus selalu berjanji kepada mereka bahawa saya akan bercocok tanam dan mengeluarkan hasil kerana hati hendak semua jadi. Oleh itu, tegaslah bahawa segala kelengkapan akan saya beli untuk mula bercocok tanam di rumah saya. Langkah seterusnya yang harus saya ambil ialah mencari tayar, saya harus mencari tayar di kedai tayar dan membeli tanah gambut yang sesuai sekali. Hal ini dikatakan demikian kerana tayar boleh digunakan sebagai plot untuk menanam pokok tumbuhan. Dengan ini, kos pembelian palsu dapat dijimatkan dan digunakan untuk kelengkapan atau keberatan lain. Tanah gambut yang dibeli dapat digunakan sebagai medium penanaman. Sebagai contohnya, saya telah meminta pemilik kedai tayar memberi saya tayar yang tidak mahu digunakan. Melalui cara ini, saya berjaya mengumpul beberapa tayar sebagai alternatif palsu dan untuk dijadikan plot tanaman. Tayar tersebut dibawa pulang satu persatu sehingga memenuhi kawasan lapang di tepi rumah saya. Semasa membuat persediaan yang terperinci untuk bercocok tanam, saya sedar bahawa bercocok tanam ini sehari sehelai benang lama-lama menjadi kain. Maksudnya, saya harus berusaha secara berperingkat untuk merealisasikan impian saya. Saya selepas menyelidiki bahan ini, saya sudah bersedia untuk bercocok tanam pula. Akhir sekali saya bersedia untuk bercocok tanam. Oleh itu, saya menggembur tanah dengan mencampurkan berbagai jenis tanah seperti yang sesuai. Jenis tanah yang sesuai. Hal ini dikatakan demikian kerana tanaman memerlukan berbagai jenis tanah untuk hidup subur dan mengeluarkan hasil. Ini penggemburan juga memerlukan akar menembusinya dan membaiki pengudaran udara. Akar pokok juga mampu menyerap MEN, YERP dan nutrien dan dengan lebih efektif. Sebagai contohnya, tanah kuning jadikan pelembab dan sabut sebagai penyerap air. Oleh hal demikian, saya perlulah mencampurkan pelbagai jenis tanah dalam bak yang dijadikan plot tanaman. Walaupun semua kerja ini sukar, saya perlulah sedar bahawa rajin usaha tangga kerjaan dengan berpegang pada
Prinsip ini saya haruslah berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk menjadikan impian saya untuk bercocok tanam satu kenyataan. Oleh itu saya sudah boleh merealisasikan impian untuk bercocok tanam di kawasan lapang. Konklusinya, amalan bercocok tanam memerlukan langkah proaktif dan usaha yang berterusan. Oleh itu saya harus menyiram tunas sayur sehingga hidup subur. Saya berharap agar sayur-sayuran yang ditanam sendiri yang dapat dijadikan makanan saya dan sekeluarga selepas hasilnya dipetik. Okey, dengan ini saya dapat membantu ibu bapa menjimatkan perbelanjaan kerana beramtu memandang beralagi bahu memikunya. Dengan aktiviti bercocok tanam saya mampu meringankan beban ibu bapa saya kerana mereka tidak perlu membeli sayur-sayuran yang lebih banyak dengan banyak lagi. Oleh hal demikian boleh dikatakan bahawa amalan bercocok tanam amat membantu ekonomi dan keluarga dan hasilnya juga memberangsangkan tuntasnya saya berjaya merealisasikan impian untuk bercocok tanam di tepi rumah sendiri. Tahniah saya ucapkan. Jika suka akan karangan kamu, cikgu berikan 87/100 kepada kamu. Jika kamu lebih dapat masukkan fakta yang lebih banyak seperti fakta nama-nama buku, lepas itu nama-nama buku ni sesuai lah. Ya, ini bahagian yang saya suka. Kemudian di sini berkaitan dengan unsur-unsur yang saya berkaitan dengan pengudaran tanah dan sebagainya, kan. Semua ini adalah istilah-istilah yang dapat meningkatkan kualiti karangan anda. You can do it and in future you can write better essay. Okay, all the best. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.